Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulalah terus, okey. So, sekejap cikgu share screen. Okey, untuk hari ini kita akan tengok sambung untuk topik matrix. Bagi subtopik apa itu matrix identity. Okey. Dengar jelas kan suara cikgu? Mana pula perginya? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okay, thank you. Ya, ada yang cuba masuk lagi. Okay. So hari ni hari rambut tebal Okay, hari ni hari Selasa. Berapa bulan dah? 9 kan? Okay, 9 hari bulan 3, 2021. Okay. Ciri-ciri matrix identity. Okay, apa yang dikatakan matrix identity? Okay, awak kena tahu kalau dalam matrix identity, cikgu sikit kot. Nampak kurus. Okay. Matrix identity dia melibatkan nombor 1, 0, 0, 1. Okay, matrix identity ni dia sama ada, dia mesti peringkat, dia mesti matrix segi empat sama di mana lajur dan baris dia mesti sama. Okay, kalau macam ini peringkat matrix dia berapa? 2/2. Okay, matrix ni peringkat matrix dia adalah 2/2. Okay, matrix identity ni tak semestinya 2/2. Dia boleh juga jadi 3/3. Okay. Yang penting awak kena tahu matrix identity ni dia punya satu dia mesti dari atas kiri ke kanan. Okay. Dia mesti bentuk dia macam ni lah, dari kiri ke kanan nilai satu dia. Maksudnya dari penjuru atas kiri ke penjuru atas kanan. Okay, itu dikatakan, baru dikatakan matrix identity. Yang penting satu tu lah dia mesti daripada penjuru atas kiri ke bawah lah. Dia mesti sebaris. Okay, melintang ni lah. So kalaulah dikatakan, kalau saya bagi contoh lain, kalau kata sini 0, 1, 1, 0. Okay, yang ini bukan matrix identity. Sebab satu dia tak daripada atas kiri daripada atas kiri ke bawah. Yang ni bukan matrix identity. Dan matrix identity ni nilai dia mesti positif. Dia tak boleh negatif. So, kalau negatif 1, 0, 0, negatif 1 pun dia bukan matrix identity. Okay. Kita tengok contoh. Okay, matrix identity dia melibatkan nombor 1 dan 0 ni. So, apakah ciri-ciri matrix identity? Kita tengok kat sini. Dia bagi kat sini A darab 1 sama dengan A. 1 darab A sama dengan A. Apabila 1 didarabkan dengan sebarang nombor A, hasilnya ialah A. Apabila suatu matrix didarabkan dengan matrix A, hasilnya ialah matrix A.
Ni maksud dia apa? Tak nak. Cikgu bagi contoh lah. Kalau macam A ni contoh suatu nombor, katakan matrix identity ni dia macam nombor 1 lah. Okay, katakan nilai 5. Okay, nilai 5 ni kita darab dengan 1. So kita akan dapat 5 lah. Okay, macam contoh satu nombor 5 didarabkan dengan 1 kita dapat 5. Macam tu juga kalau 1, okay, kita darabkan dengan 5 kita akan dapat 5. Yang ni untuk contoh nombor biasa lah. Kalau matrix pula, okay, contoh untuk matrix. Okay, contoh untuk matrix. Okay, katakan diberi, yang ni contoh untuk nombor biasa. Ruangan ni cikgu tak ni sangat. Okay, set. Kita tolak ke sana sikit. Okay, set. Kena kecilkan sikit. Okay. Contoh lain adalah, okay, katakan diberi matrix. Besar lagi lah ni. Okay, katakan diberi matrix. Lalu sama. 1, 3, -2, 6. Okay. Kemudian didarabkan dengan matrix identity iaitu 1, 0, 0, 1. Okay. Apa jawapan awak? Agak-agak awak. Tahu ke tak? Tolak sana sikit. Okay. Dia sama dengan contoh macam ni lah. Cuma ini melibatkan nombor tapi yang ni matrix. Katakan matrix A. Ini matrix A. Kita darab dengan matrix identity. Okay. Awak akan dapat matrix A balik. Okay. 1, 3, -2 dan 6. Itu matrix identity. Kita akan dapat nilai A. Maksudnya matrix A bila darab dengan matrix identity, dia akan dapat balik matrix A. Begitu juga kalau matrix identity di depan, kita darabkan dengan matrix A di belakang dia. So konsep yang sama juga. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat matrix A lah. Okay, kita akan dapat balik jawapan kita adalah matrix A. Iaitu 1, 3, -2 dan 6. Okay, sekejap Okay. So kat sini kita boleh katakan matrix identity ni, kalau matrix A, okay, matrix A kita darab dengan matrix identity, kita akan dapat balik jawapan kita iaitu matrix A. Begitu juga kalau matrix identity kita darabkan dengan matrix A, ni matrix ni cikgu namakan A tau, tak semestinya A, B boleh, C boleh, tapi ni cikgu sebab cikgu namakan dia A, so cikgu guna A di sini. Maka kita akan dapat juga A di sini. Okay. So matrix identity ni adalah 1001 ni. Okay, yang ni sebab peringkat 2x2. So cikgu bagi contoh pun 2x2 iaitu 2 baris dan 2 lajur. Apabila kita darab, kita akan dapat diri dia balik. Sama juga macam konsep kalau kita gunakan didarab dengan 1. Sebab matrix identity ni umpama kita darabkan sesuatu matrix tu dengan 1, di mana dia akan dapat diri dia balik. Okay, A darab identity dapat A. Okay tak kat situ? Setakat ni matrix identity tu apa dia? Ke ada nak tanya kat mana-mana? Awak senyap je. Okey tak? Belum tengok soalan lagi ya? Tak dapat bayang lagi ke? Respon sikit. Kau awak tak dengar suara cikgu ni? Cikgu, Tu macam nak tanya tu. yang bukan matrix identity yang 0110 tu kan? Kenapa dia bukan matrix identity? Yang mana? Yang ni ke? Yang bawah? Okay, matrix identity susunan dia wajib satu paling hujung kanan atas.
Dia tak boleh macam ni. Macam ni dia sebelah kanan kan, dia sebelah kiri. Dia wajib dia mesti bermula daripada atas. Penjuru sebelah atas kiri. Faham tak? So matrix identity, saya cuba bagi contoh lain. Matrix identity dia mesti matrix segi empat sama. Dia mesti mula dengan 1, 0, 0, 1. Dia mesti, dia punya ni mesti melintang daripada atas ke bawah. Dia tak boleh 0, 1, 1, 0. Kalau macam ni dah terbalik kan? Macam ini tidak boleh. Sama juga kalau kita buat matrix, katakan kita ada matrix 4x4. So bermaksud kita akan mulakan dengan then kita tahu bentuk dia akan ke bawah kan. So 0, 1, 0, 0. Lepas tu apa dia? 0, 0, 1, 0. Kemudian 0, 0, 0, 1. Matrix identity dia mesti bermula 1 tu lah. Awak nampak bentuk dia macam ni. Boleh tak? Dia mesti positif, tak boleh negatif. Okay, cikgu. Alright, thank you. Yang ni macam ni matrix 4x4. Okay. So kita nak tengok apa hubungan matrix identity ni. Matrix identity ni maksudnya kalau apa-apa, cikgu bagi yang apa-apa matrix didarabkan dengan Allahu Akbar. Apa-apa matrix, bila didarab dengan matrix identity, dia mesti dapat diri dia sendiri. Yang tu yang awak kena tahulah. So, dekat sini, matrix identity ialah matrix perpenjuru. So perpenjuru tu maksudnya apa? Perpenjuru daripada atas ke bawah ni. So, adakah matrix perpenjuru ialah matrix identity? Ya atau bukan untuk soalan ni? Adakah matrix perpenjuru ni adalah matrix identity? Matrix identity ialah matrix perpenjuru. Sebab dia daripada atas ke bawah kan. Tapi adakah matrix perpenjuru tu ialah matrix identity? Apa maksud soalan ni? Maksud soalan ni ialah, katakan, yang ini. Yang ni matrix perpenjuru juga kan? Sebab dia daripada atas ke bawah kita nampak perpenjuru ni. Tapi adakah dia matrix identity? Tak. So nampak kan kat situ? Kenapa bukan? Sebab dia bermula daripada yang ni kanan ke penjuru atas kanan ke bawah. Tapi kita matrix identity dia mesti perpenjuru daripada kiri ke atas, kiri atas ke bawah. Boleh matrix identity tu? Boleh cikgu. Alright, good. Thank you. Cikgu bagi contoh ni matrix identity. So yang ni yang cikgu katakan tadi kat sini. Matrix identity ialah matrix segi empat sama. Yang macam tadi lah, dia mesti peringkat dia mesti sama. Matrix identity didarabkan dengan matrix A akan menghasilkan matrix A. Seperti yang cikgu bagi contoh tadilah yang dekat sini. Matrix identity, matrix A lah, contoh matrix A bila didarab dengan identity dia akan dapat matrix A balik. Kita nak tengok apakah hubungan matrix identity dengan matrix songsang. Kejap. So apa dia hubungan matrix identity dengan matrix songsang? Z boleh masuk tak Z? Dia dah terkeluar balik tadi. Cikgu nampak dia terkeluar. Z ada tak? Tak ada lah tu. So cikgu bagi contoh bagi untuk nombor lah. Macam tadi sebelum cikgu bagi contoh untuk matrix identity apa hubungan dengan matrix songsang. Kita buat contoh nombor. Contoh 1 nombor 5. Apabila kita darabkan dengan dia punya songsangan.
bila kata songsangan maksudnya 5 kuasa negatif 1 lah. Contohnya kat sini 5 didarab dengan matriks songsang, maksudnya darab dengan diri dia tapi disongsangkan. Dia akan dapat, kat sini kita nampak 5 akan darab dengan berapa? 5 kuasa negatif 1 ni maksudnya berapa? Tahu tak? Ingat tak? 5 negatif 1. Kalau dalam indeks, tukarkan dalam bentuk indeks. Dapat apa ni? Tak ingat ah? Seorang pun tak ingat ke? Per 5. Ya, apa dia? Per 5? 1/5 ke cikgu? Yes, tepat sekali. Yes, 1/5. Kuasa negatif bermaksud 5 itu berada di bawah. Okay, kalau kita nyatakan dalam bentuk indeks negatif, kita akan dapat yang ni lah. 1/5 ni bila tukar ke bentuk indeks, kita akan dapat 5 negatif 1. So, apa kita akan dapat? 5 darab 1/5 ni. Awak akan dapat apa? 1. Okay, kita akan dapat 1. Dia konsep dia sama juga matrix identity. Di mana apabila sesuatu nombor didarabkan dengan nombor dia yang disongsangkan, kita akan dapat 1. Okay, begitu juga kalau sebaliknya lah, katakan kalau terbalikkan pun sama juga, kita akan dapat juga 1/5. Okay, songsangan dia kalau kita darab dengan 5 pun kita tetap akan dapat 1 di sini. Okay, so di sini kalau bermaksud suatu matrix A, apabila kita darabkan dengan matrix identity, okay, maksudnya songsangan dia, kita akan dapat matrix identity. Sesuatu matrix apabila disongsangkan, didarab duduk sebelah-sebelah ni kan maksudnya darab, dia akan dapat identity. Maksudnya nilai dia adalah satu lah, yang 1001 tu lah kalau peringkat matrix dia 2 kali 2. Begitu juga kalau matrix songsangan A, kita darabkan dengan A, kita akan dapat juga matrix identity. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contohlah apa yang dimaksudkan yang cikgu sebutkan kaitan identiti dengan matrix songsang. Okey. Katakan diberi M. Okey, satu matrix M, selalu kita guna A kan, ni cikgu guna M. Katakan matrix M diberi 6, 1, 13 dan 2. Okey. Dan juga satu matrix N iaitu negatif 2, 1, 13, negatif 6. Okey. So, awak tahu M dengan N kan? So, kita nak buat apa? Selalunya matrix songsang ni dia melibatkan pendaraban. So, kita perlu darabkan M dengan N. Okay, cikgu nak awak semua ada kertas kan kat sisi awak. Tolong cari apakah hasil darab matrix M darab matrix N. Okay, betul bagi tahu cikgu jawapan dia. Buat sekarang. 1 minit. Dapatkan kat cikgu jawapan apabila 6, 13, 1, 2 ni didarabkan dengan matrix N negatif 2, 1, 13, negatif 6. Okey, buat dan dapatkan jawapan. Cikgu bagi 1 minit . Tak apa, siapa-siapa yang dah dapat jawapan tu boleh bagi tahu cikgu. Tak payah tunggu seminit pun tak apa. Bagi tahu cikgu jawapan dia ya. Rasa segan, masukkan dalam mesej. Sorry, dalam chat. Cikgu. Dapat berapa? Negatif 12. Negatif 12. Okey. 1. Kejap. Cikgu pergi balik. Okey.
Awak dapat negatif 12. 1, 1. 169 Ha? dengan negatif 12. 169 dengan negatif 12. Okey. Ada jawapan lain tak? Kawan-kawan. Okay, wah kawan-kawan. Ada jawapan lain tak? Ni jawapan siapa? Cikgu dah ajar kan guna kaedah yang kita darab ni. Okey, kita dah bercek lah. Yang lain tu buat ke tidak? Senyap sunyi. Buat cikgu sama dengan tinggi. Sama Ha. Okey, sekejap. Okey, sekejap. So kita buat sama-sama balik. Negatif 21, 13, negatif 6. Okey, awak tahu nak dapatkan ni dia macam ni kan? Alright. So kita cuba yang atas ni. Yang ni berapa? 6 darab negatif 2 berapa? Negatif 12. Betul? Betul. 1 darab 13? 13. 13. Okey, negatif 12 dengan 13 ni nak kena buat apa? Tambah. Kena tambah. Okey, tekan kalkulator. Negatif 12 tambah 13 dapat berapa? 1. Kenapa boleh dapat 12 kat sini? Okey, tak apa, tak ada masalah. Cikgu. Salah buat. Mungkin apa tersalah kira tang mana, cikgu tak tahu, tak apalah. Okey, so kita try buat yang bawah ni pula. Okey, point kat bawah ni. 13 darab negatif 2. 13 darab negatif 2. Okey, negatif 26 di sini. Kemudian 2 darab 13. 26. 26. So awak tahu dua-dua ni perlu tambah. So bila tambah kita dapat berapa kat sini? Kosong. Okey, kat sini pula kita dapat kosong. Okey, kita try yang ni pula. Okey, saya ingat sikit ke sana. So yang ni maksudnya kita yang ni awak nampak cikgu malah buat anak panah. So awak nampak pula next is 6 dengan 1. Okey, 6 darab 1 adalah 6. 1 darab negatif 6. Okey, awak 1 darab negatif 6 adalah negatif 6. So awak tahu kedua-dua ni perlu tambah. So sini dapat? Kosong. Dapat kosong. So kita buat yang points pula. Okey, 13 ni pula kita kena darab dengan 1. Kita dapat 13 kat sini. And then 2 darab 6 negatif 12. Tambah. So sini tambah. So kita akan dapat 1 di sini. So bermaksud bila M kita darab dengan N, kita dapat, okey, kala lain. Okey, bermaksud kat sini, so bila kita darabkan, kita akan dapat 1001. Nampak tak kat sini? Kat mana hampa salah kira, cikgu tak sure. Kat mana awak salah kira tu? Awak lupa tambah ke? Lupa apa ke? Saya darab terus. Oh, darab terus. Maksudnya awak tak tambah Tak. So ingat balik lah cara nak buat. Okey, dah ingat dah kan? Okey. Alright, tak apa. Biar lupa sekarang dengan lupa waktu exam. So lepas ni awak akan ingat macam mana nak mendarab. Sebab kadang-kadang kalau kita buat secara, kita mahirkan dulu yang ini, bila dah mahir tak ada benda-benda ni pun tak apa. Janji awak nampak nak buat tu macam mana. Okay? So di sini kita tahu apabila M, matrix M kita darabkan dengan matrix N, awak akan dapat 1001. Di mana 1001 ni dia merupakan apa dia? Ini merupakan apa? Matrix identity. Yes, dia merupakan matrix identity. So nampak kat sini kan? Bila M dengan N ni didarab, kita dapat hasil darab kita adalah 1001, dia adalah matrix identity. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa N ini adalah songsangan kepada M. N ini adalah songsangan kepada M. Okay, N ni. So, bermaksud M,
Kalau didarabkan dengan songsangan dia, kita akan dapat matrix identity. So kat sini kita boleh katakan bahawa N adalah M negatif 1. M adalah songsangan kepada matrix M. Boleh jelas tak kat sini? Macam mana N ni tiba-tiba boleh jadi M negatif 1 ni? Tahu tak kenapa? Tahu. Sebab? Sebab apa? Tahu, awak tahu. Sebab apa dia M? MN kan sama dengan matrix identity. Betul. So bila N tu macam tadi kan kita dah belajar apa M darab dengan M negatif 1 sama dengan matrix identity. Betul. So itu dikira matrix identity ya? Yes. Matrix songsangan. Okey, bermaksud N adalah songsangan kepada M negatif 1. So kita lepas ni kita tak sebut M negatif 1, kita takkan sebut negatif 1, tapi kita hanya sebut matrix itu adalah matrix songsang. Boleh tak kat sini? Awak takkan mention M negatif 1 lepas ni. Awak akan mention M darab dengan matrix songsang dia akan dapat matrix identity. Okey. So kita tengok contoh. Mana contoh dia? Cikgu. Ya. Cikgu ajar saya yang darab tu. Darab ni? Ha. Wah betul. Okay, tak apa. Kita tengok contoh. Lupa tak apa, biasalah. Alright, so kita tengok contoh ni Tentukan sama ada, halus sikit. Okay. Tentukan sama ada matriks berikut adalah matriks songsang bagi 4172. Okey, kita nak tahu matriks A ni, matriks ni adakah dia songsang dengan yang ini. So macam mana cara kita nak buat adalah kita mendarabkan. Okey, ini cikgu ajar baliklah cara mendarab. So katakan, okey soalan A dia bagi, tebal Okey, kita kuruskan dia sikit. Okey. Katakan tak ada kata, memang soalan dia macam tu. Okey, awak punya kurungan tak semestinya bulat petak pun boleh, suka hati hampa nak buat macam mana. Kita pemadam pula yang keluar. Alright. So A, soalan dia adalah 4 negatif 7 1 2. Adakah dia adakah matriks, tentukan sama ada matriks berikut ialah matriks songsang. Bermaksud adakah dia ini songsangan kepada ini. So bila kita nak tahu, tak kisah mana ni dululah kan. Adakah dia, bukan dia ni tau, dia ni 4, 7, 1, 2. Okey. Adakah yang matriks sebelah kiri ni songsangan kepada matriks di sebelah kanan? Macam mana kita nak tahu? Kita kena mendarab. Okey, jom kita darab. Kita buat inilah. Bentuk ni lah. Okey. So kita letak sini 4, 1, negatif 7, 2. Sini kita letak 4, 7, 1 dan 2. Okey. Tak nak confuse, yang dah terror tak payah buat macam cikgu ni pun tak apa. Alright, ni nak bagi nampak. Okey. So kita buat yang titik ni dulu. Bila kita tengok titik ni, bermaksud kita akan mendarabkan 4 dengan yang atas, yang belah kiri dengan yang atas, yang belah kanan dengan yang bawah. So bila kita darab, yang ni kita dapat 16. Yang ni darab kita dapat 7. Nak buat apa dengan hasil 2 ni? Nak buat apa? Tambah. Yes, kita kena tambah. Okey, bila kita tambah, kita dapat berapa? 16 tambah 7? Berapa? 23. Alright, kejap. Kenapa cikgu dapat 9 kat sini? Ada yang salah ke? 16. Okey. Tak apa. Sebab dia terbalik. Okey, so yang ni kita dapat 16. Lepas tu, kita nak buat mana pula? Okey, kita ada garis bawah ni kan? Okay, kita buat yang ni dulu. Okey, yang ni nak buat apa ni? Bagi tahu cikgu berapa darab berapa? Negatif 7 darab 1.
Yes. Darab 1 apa darab 4? Awak tengok, okey, dekat sini dia menyentuh 47 dan dia menyentuh 7 dan negatif 7 dan 2. So awak jangan libatkan dengan yang sebelah kanan dulu. So di sini negatif 7 kita darab 4, kita dapat negatif 28 di sini. Ingat, yang belah kiri dengan yang atas, yang belah kanan ni dengan yang bawah. So yang ni kita dapat berapa? 14. So negatif 28 tambah 14? Negatif 14. Negatif 14. So sini negatif 14 lah. Okey, barulah kita buat yang ni. Okey, cikgu saya ingatkan. Saja tak nak ni kan. Okey, kat sini pula awak nampak dia menyentuh 1, 2 dan dia juga menyentuh 4, 1. So kita melibatkan 4, 1 dengan 1, 2 ni je. So yang so seterusnya yang 4 ni kita kena darab lah pula dengan 1. Dapat berapa? 4. Okey, dapat 4. Yang ni kita dapat 4. So seterusnya 1 ni pula kita darabkan dengan 2. So kita dapat 2. So nak buat apa? Kita tambah. 4 tambah 2? 6. 6 kat sini. Okey. Cikgu, kenapa 16 yang tu? Itulah cikgu heran. Sekejap. 4 darab 4, 16. Bukan 23 tu. 16 tambah 7. Subhanallah. Betul-betul. Tak, cikgu tengah confuse kenapa kat dalam buku ni 9. Tak apa. Oh, sebab dia terbalik. Tak juga. Okey, tak apa. Kalau kita check balik. Okey, warna kuning. Kalau kita check balik. Yang ni 4 darab 4, 16. 1 darab 7, 7. 4, 7, 1, 2. Okey, tak apalah. Okey, so yang ni dapat berapa? Tadi sini 23 kan? Okey, yang ni kita dapat 6. Okey, yang ni pula? Yang ni pula? Yang mana? Yang bawah ni, yang titik ni. Apa tambah apa? Okey, tengok yang negatif 7 dengan 2 ni, dia sama dengan 1 dan 2 ni. Negatif 7 tambah 4. So, negatif 7 tambah 4, awak dapat? Negatif 3. Negatif 3 kat sini. Okey. So, di sini, adakah matriks matriks ini songsangan kepada matriks yang sebelah kanan ni, sebelah kiri ni? Adakah dia matriks songsang? Adakah dia matriks identity? Sorry. Tak. Okey, soalan dia tanya matriks songsang atau tidak. Okey, dia bukan matriks songsang. Sebab apa dia bukan matriks songsang? Sebab apa dua-dua ni dia bukan matriks songsang? Kenapa soalan A ni dia bukan matriks songsang kepada matriks yang dekat atas? Sebab apa? Di sini apabila kita darabkan kedua-dua ni, hasil darab dia bukan matriks identity. Boleh tak? So katakan sini sini A, sini B. Bermaksud A dengan B, dia A darab dengan B, dia tak dapat kan? Dia bukan matriks songsang. Sebab dia bukan matriks songsang sebab kita tak dapat matriks identity. Okay, dia bukan matriks songsang sebab kita tak dapat matriks identity. Okay. Okay. So kita cuba okay. So kita cuba soalan yang bawah ni lah. Okay, soalan yang bawah ni soalan B. Adakah soalan B ni, adakah dia matriks songsang kepada soalan ini? So kita buat juga kaedah sama. Nak buat tak? Ke tak payah buat dah? Nak buat tak? Berarti cikgu lah ya. Okay. So di sini, adakah B ni, okay, soalan B ni adalah 2, negatif 7, negatif 1, 4. Adakah dia merupakan matriks songsang kepada ni. So okay, tadi cikgu buat salah arah kan. So kita gunakan okay.
So 4, 7, 1, 2 ini. Okey. Kita nak tentukan adakah 2, -1, -7 dengan 4 ni, adakah dia merupakan matriks songsang kepada soalan ini. Okey, adakah dia merupakan matriks songsang atau tidak? So kita kena selesaikan. Ini adalah soalan B. So kalau dah mahir kita cikgu tak payah buat ni pun tak apa. Kita cuba buat, awak terus congak je lah. Cuma kita, buat yang ni je bagi nampak. 4, 7, 1, 2 dengan 2, -1, -7 dan 4 di sini. Okey, so apa jawapan kat sini? Sini nak buat apa tambah apa? Ni dapat berapa kat sini? 8 tambah -7. Okey, 8 tambah -7 berapa? Okey, so sini 8 tambah -7. Okey, sini kita dapat 1 lah. Maksudnya untuk yang first ni lah, tempat yang pertama ni kita dapat 1. Okey, yang second ni? 14 tambah -14. Tambah -14. So ni dapat? Kosong. Dapat kosong. Okey, seterusnya yang ni, yang atas ni? Tulis apa tambah apa? -4 tambah 4. Okey, dapat? Kosong. Kosong. Yang bawah ni? -7 tambah 8. Dapat? 1. Okey. So di sini kita dapat jawapan dia adalah matrix, yes, kita dapat matrix identity. So apabila kita dapat matrix identity, ini menunjukkan bahawa ini menunjukkan bahawa 2, -1, -7 dan 4 ialah, boleh jadi segitiga pula kat situ ni. Sorry. Canggih now. Okey. So di sini kita boleh katakan inilah yang kat belah kanan ni. So kita boleh katakan 2, -1, -7 dan 4 dia merupakan matriks songsang. Ialah matriks songsang. Songsan. Adalah matriks songsang bagi apa? Bagi matriks yang depan tu. Okey? 4, 7, 1, 2. Sebab apa? Sebab bila kita darabkan dua-dua ni, kita dapat matriks apa? Identity. Matriks identity. Okey. Faham tak matriks identity dan matriks songsang dan dia punya kaitan di antara matriks identity dan matriks songsang. Jelas tak kat situ? Boleh tak? Nanti buat latihan nanti awak boleh tahulah. Okey. So di sini so kita tengok ni bulletin ilmiah ni. Matriks songsang dia hanya wujud dalam bentuk matriks segi empat sama sebab kedua-dua apabila satu matriks didarabkan dengan matriks songsang ataupun satu matriks songsang didarab dengan satu matriks sama dengan identiti. Dia dikatakan songsang lah. Namun bukan semua matriks segi empat sama mempunyai matriks songsang daripada contoh yang di atas ni. Walaupun dia matriks segi empat sama, dia tak dapat jawapan dia tak dapat matriks identiti, maka dia bukan songsang kepada matriks yang satu lagi. Okey? Okey tak kat situ? Okey cikgu. Alright. Saya ada lagi tak cikgu tak bagi ya. Okey, rasanya okey, setakat ni semua okey kot maklumat yang diberi nah.
Nak bagi dah ke contoh-contoh yang lain ni? Okey, cikgu nak tunjuk. Ada cikgu ni. Okey. Cikgu heran kenapa dia keluar 43, 43, 43 ni. Ni awak nampak kan OneNote dalam nota OneNote ni? Okey, kejap. Ni operasi asas. Actually 3434 ni sebenarnya kurungan. Ni virus apa cikgu tak tahulah. Okey, cikgu nak tunjukkan yang matrik songsang. Okey. Matrik songsang. Lupa nak bagi tahu awak. Satu perkara awak kena tahu cikgu rasa benda tu ada cikgu letak. Ada tak? Oh, tak ada. Awak mesti tahu suatu matrik songsang, matriks didarab dengan matriks songsang dia, awak tak boleh baca dia sebagai dia tak sama dengan A didarabkan dengan, dia tak sama dengan A negatif 1 ni dia tak sama dengan 1/A Dalam matrik songsang kita tak boleh kata yang bawah ni tau. Okay. Ni adalah matrik songsang. Kalau nombor boleh tapi untuk matriks dia tak boleh Cikgu rasa setakat tu lah dulu untuk hari ni. Kita buat latihan sekali banyak-banyak kan pening pula. Cuma kena buat latihan untuk pendaraban tu macam mana bagi yang tak mahir. Okay. So cikgu akan bagi latihan. So lagi setengah jam tu awak akan gunakan untuk buat latihan. Okay. So kita ada 18 orang kat sini. Rasanya itu sajalah untuk hari ini. Kita sambung besok pukul 9. 9 kan? Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay.